Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya jua bersama sekali lagi kita dalam siaran secara langsung sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 bagi tahun 2021. Saya Helmi bersama dengan rakan setugas saya Nakyuddin, dan kami akan memberikan gambaran insya-Allah selengkapnya. Pastinya untuk tahun ini seperti biasa dengan bertemakan menjayakan wawasan negara. Tarikh 23 Februari ini pastinya akan sentiasa terpahat dalam setiap jiwa rakyat dan penduduk negara ini, kerana pada tarikh inilah setiap tahun negara bumi bertuah ini akan meraihkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Memang kita selaku rakyat dan penduduk negara ini seharusnya bersyukur dengan keamanan dan kesejahteraan negara ini di bawah kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, di mana di bawah kepimpinan Baginda negara Brunei Darussalam berada dalam keamanan dan kesejahteraan, dan juga di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Jadi sehubungan dengan itu, kita perlu berganding bahu dalam sama-sama membangun negara yang kita cintai ini ke arah sebuah negara yang maju dan berdaya tahan dengan kualiti kehidupan yang tinggi dan rakyat yang hidup sejahtera dan harmoni, ya. Jadi Hari Kebangsaan ini sangat luas, di mana secara umumnya kita di negara Brunei Darussalam alhamdulillah sudah mampu bergerak sendiri selaras dengan pegangan Melayu Islam Raja di bawah pemerintahan Raja Berdaulat. Malah dengan adanya pentadbiran sendiri ini, negara Brunei Darussalam langkah dalam membangunkan negara dengan gagasan wawasan Brunei 2035. Memang apa yang diperkatakan memang saya setuju dengan Nakyuddin, dan pada ketika ini Nakyuddin, seperti yang dapat kita saksikan di kaca TV, ada penonton dapat menyaksikan dari ruang udara Ibu Negara Brunei Darussalam, khususnya di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, di mana gambaran yang cukup indah menarik di sekitar Ibu Negara dengan cuaca yang cukup mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini, Nakyuddin. Dan seperti yang boleh kita kongsikan juga pada saat ini, alhamdulillah, walaupun di dunia ini masih lagi mengalami dengan pandemik coronavirus, namun alhamdulillah kita di negara Brunei Darussalam kita dapat juga meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ini. Ini sesuai seperti mana titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Antara titah baginda, sambutan Hari Kebangsaan bukan untuk berpesta semata-mata, tetapi untuk mengenang dan memahami akan harga kemerdekaan, bahawa kemerdekaan itu bukan benda yang dibeli, tetapi bulat-bulat datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan berbeza, namun sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini masih saja dapat dilangsungkan dengan izin Allah. Ini juga adalah nikmat untuk disyukuri. Dan alhamdulillah Nakyuddin, ini kerana kesatuan rakyat itu sendiri. Betul. Atas kesetiaan kepada raja, pemerintah, dan mematuhi setiap arahan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi dengan adanya kesatuan dan dari rakyat itu sendiri, maka inilah hari ini berlangsung juga Hari Kebangsaan, kerana kita tetap patuh akan perintah-perintah yang telah diarahkan kepada kita selaku rakyat. Betul sekali. Baik, seperti yang dapat kita gambarkan sekarang menerusi kaca televisyen yang berlangsung dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Sebegawan pada saat ini adalah merupakan berbarisan kawalan kehormatan yang sudah pun masuk di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Sebegawan. Dan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 409 orang anggota, yang mana pemerintah perbarisan pada hari ini ialah Lieutenant Colonel Alimin bin Haji Subuhi.
Baik, itu yang dapat kita gambarkan sekarang, Audah, dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin pada saat ini. Dan InsyaAllah acara seperti biasa akan bermula sejurus saja keberangkatan ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan kita juga bakal menyaksikan perarakan ya, dan perbarisan dan juga persembahan ya, untuk daripada mereka yang terlibat pada hari ini. Baik, kita berbalik semula mengenai dengan bagaimana cara kita untuk bersatu padu ya, di antara kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, kita sebenarnya sangat beruntung ya, kita kena nampak kita bersatu padu, kita memberikan kerjasama sepenuhnya pada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, dalam sama-sama membendung penularan coronavirus ini. Dan kita pun sudah maklum juga, ke mana-mana pun kita pergi, kita adalah dikehendaki untuk mengimbas kod QR menerusi aplikasi Bru Health. Dan tidak kurang juga yang berlangsung pada saat ini dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Ruang ataupun pagar untuk memasuki ke Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin ini adalah dikawal ya oleh program Khidmat Bakti Negara PKBN untuk memeriksa suhu badan ya. Betul. Nakidena, saya Brunei Darussalam, bumi bertuah. Brunei Darussalam bertuah atas kepemimpinan Raja yang kita kasihi. Brunei Darussalam bertuah kerana rakyatnya yang sentiasa patuh akan pemerintahan. Brunei Darussalam bertuah kerana buminya dilimpahi rezeki yang melimpah ruah. Masya Allah, itulah kita panjatkan kesyukuran atas limpah rahmat dan kurnianya negara kita Brunei Darussalam akhirnya hari ini dapat mengecapi nikmat sebuah kemerdekaan ke-37 tahun dalam suasana aman damai lagi harmoni. Jadi yang berlangsung pada saat ini dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara yang menjadi saksi bagi kemeriahan suasana upacara Perhimpunan Agung sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, apabila saban tahun kita raikan dengan melaungkan Allahu Akbar sebagaimana lafaz yang dilaungkan oleh Paduka Ayahanda Kebawah Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah, iaitu almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin pada detik kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1984 yang telah lalu. Jadi apa kata kalau kita saksikan seketika video klip imbasan sejarah kemerdekaan dan sambutan Hari Kebangsaan dari tahun 1984 hingga tahun 2020. Kita saksikan bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Baik, demikian tadi Auda telah pun kita saksikan video klip imbasan sejarah kemerdekaan dan sambutan Hari Kebangsaan tahun 1984 hingga tahun 2020 dan alhamdulillah hari ini kita negara Brunei Darussalam menyambut kemerdekaan pada tahun ini yang ke-37 tahun. Dan pada saat ini Auda yang dapat kita saksikan sekarang dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan adalah perbarisan kawalan kehormatan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun 2021 yang mana dianggotai oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei sebanyak 207 anggota, manakala pasukan polis Diraja Brunei sebanyak 202 anggota dan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 409 anggota. Manakala pemerintah perbarisan pula pada hari ini ialah Lieutenant Colonel Alimin bin Haji Subuhi. Untuk tahun ini dengan temakan menjayakan wawasan negara. Hilmi. Dan seperti yang kita ketahui dan sebelum berlangsungnya pada acara pada pagi ini, memang kita sudah tahu logo bagi sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini, di mana logo ini berbentuk sekuntum bunga yang mekar bagi menandakan negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara bangsa yang mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya, kehidupan yang berkualiti dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Keseluruhan bentuk logo ini menunjukkan tema Whole of Nation bagi mencapai hasrat Brunei maju. Dan bentuk 7 kelopak bunga melambangkan 7 puak Melayu Brunei yang bersatu dalam menjayakan agenda pembangunan negara melalui strategi wawasan Brunei 2035. Sementara di luar bentuk bunga melambangkan rakyat dan penduduk yang sentiasa sedia untuk melengkapkan diri mereka dengan ilmu dan kemahiran, bersedia berperanan dalam pembangunan negara, termasuk meningkatkan daya saing, inovatif dan kreatif dalam segenap aspek pembangunan ekonomi, politik dan sosio-budaya dalam arus cabaran sejagat. Sementara bentuk 4 segi sekeliling bunga tersebut mencerminkan generasi pewaris yang cemerlang, berdaya tahan dan berkemahiran tinggi serta segenap sektor dalam pembangunan negara berperanan dalam memastikan wawasan Brunei 2035 tercapai dan berjaya. Sementara panji-panji di tengah menandakan negara berteraskan falsafah negara Melayu Islam Raja dan kekal menjadi sebuah negara zikir. Dan angka 37 berbentuk Rumi dan Jawi. Angka ini membawa makna negara Brunei Darussalam sudah 37 tahun menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Siapa kita untuk tidak berbangga dengan negara kita yang sudah pun mencapai usia yang cukup dewasa? Alhamdulillah ya. Dan inilah sebenarnya rasa yang dapat kita gambarkan juga pada saat ini begitu meriah yang berlangsung di ibu kota negara Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan, yang mana kalau ingin kita kongsikan para peserta yang terlibat ini ada yang sudah pun tiba, ada yang sudah hadir di Bandar Seri Begawan seawal pukul 3 pagi lagi, sudah pun bersiap sedia dan nampak kelihatan begitu bersemangat teruja dan menanamkan sifat patriotisme, dan inilah yang wajar untuk kita ada pada setiap diri kita selaku rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Baik, angka 37 tahun menandakan negara Brunei Darussalam sudah pun mencapai kemerdekaannya 37 tahun yang lalu, apabila dengan itu juga negara Brunei Darussalam terus mengecapi pembangunan yang pesat dan menikmati kemakmuran serta di antara taraf kehidupan yang tinggi di rantau Asia, di mana kemakmuran itu adalah atas keprihatinan dan kebijaksanaan pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Memang betul, kemakmuran yang dinikmati oleh rakyat dan penduduk negara seharusnya dipertahankan, dan setiap usaha perlu digandakan supaya ekonomi negara yang kini masih lagi kuat bergantung pada industri minyak dan gas hendaklah dipelbagaikan dengan berpaksikan kepada matlamat wawasan Brunei 2035. Jadi kita tidak seharusnya berpuas hati dengan pembangunan yang telah dicapai, bahkan akan terus berusaha supaya negara akan mampu bersaing dengan negara-negara membangun dan maju di dunia. Bak kata orang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Betul. Jadi inilah seperti yang dapat kita lihat daripada wawasan Brunei 2035 ini, ianya mampu melahirkan generasi berpendidikan, ya, di mana wawasan Brunei 2035 menitik beratkan pendidikan rakyat dan penduduk di negara ini agar menghasilkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang.
Jadi dalam hal ini juga ingin dikongsikan Kementerian Pendidikan secara berterusan menjadi peneraju dalam membangun serta membentuk sumber tenaga manusia bagi mendukung hasrat tersebut ya. Jadi walaupun negara berdepan dengan pandemik coronavirus, para tenaga pendidik dan pelajar kini didedahkan dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Itu antara gerak kerja ya Wawasan Brunei 2035 ini. Baik, seperti yang dapat kita saksikan sekarang menerusi kaca televisyen yang mana kenderaan khas Kebawah Durian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta dengan kerabat diraja yang sudah pun mula tiba ya di ibu kota negara Brunei Darussalam di Bandar Seri Begawan pada saat ini, dan juga turut berkibar dengan megah bendera negara Brunei Darussalam oleh pelajar-pelajar sekolah menengah ya dan maktab negara yang sama-sama meraihkan acara kemuncak pada hari ini. Ya, memang betul Nakyudin, dan itulah seperti yang dapat kita saksikan menerusi kaca TV pada ketika ini. Suasana yang cukup menarik, indah dari ruang udara bumi Darussalam di sekitar ibu negara ya. Baik, insyaAllah sejurus saja keberangkatan Kebawah Durian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ini, maka akan bermulalah lagi acara berikutnya yang mana kita juga akan berpeluang ya untuk menyaksikan persembahan keberangkatan Kebawah Durian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja. Baik, baru saja diumumkan pada saat ini seperti yang dapat kita saksikan kenderaan khas Kebawah Durian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja memasuki perkarangan Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Baik, hadirin penonton yang kami hormati, inilah dia seorang pemimpin negara yang berjiwa rakyat, juga teruja bercemar duli bersama rakyat dan penduduk negara ini untuk sama-sama menyambut detik 23 Februari ini. Keberangkatan Kebawah Durian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja dijunjung oleh pengurusi jawatan kuasa tertinggi sambutan serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi yang lain.
Ampun, beribu-ribu ampun. Hamba ke bawah duli Tuan Patih menjunjung perkenan bagi menyembahkan kawalan kehormatan terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei, Gabungan Askar Wanita Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, Polis Wanita Pasukan Polis Diraja Brunei, Rombongan Panji-Panji Batalion Ketiga Tentera Darat Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei, Gabungan Penjeragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei dalam buka barisan siap untuk diperiksa. Ampun, beribu-ribu ampun. Kelihatan sebentar tadi pemerintah perbarisan menyembahkan kehadapan majelis ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa perbarisan kawalan kehormatan siap sedia untuk diperiksa. Pemerintah perbarisan Laftenan Kenal Alimin bin Haji Subuhi. Ampun, beribu-ribu ampun. Hamba ke bawah duli Tuan Patih menjunjung anugerah kawalan kehormatan untuk menjalankan tugas seterusnya. Ampun, beribu-ribu ampun. Kawalan kehormatan Nusa Tap Hormat Diraja.
Sebelah kiri. Dalam. Bar 3-3. Ke kiri. Sai. Tuan, wajib-wajib. Tuan, haluan. Ke kiri. Dalam masa berhenti. Ke kiri. Jam. Jalan. Baik, Alhamdulillah ada penonton yang kami hormati sekalian. Ini yang dapat kita lihat sekarang ini. Pasukan Perbarisan Kawalan Kehormatan keluar dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Baik, jumlah keseluruhan bagi pegawai yang terlibat Perbarisan Kawalan Kehormatan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, jumlah keseluruhan adalah sebanyak 409 anggota. Jumlah anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei sebanyak 207 anggota, manakala 202 anggota bagi pasukan polis di Raja Brunei. Dan kedua pasukan ini melibatkan pasukan penceragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan juga pasukan penceragam polis di Raja Brunei. Baik, kita sedia maklum bahawa Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta pasukan polis Diraja Brunei antara pasukan yang menjadi benteng negara di dalam menjaga kestabilan juga keamanan negara. Dan kini dengan adanya satu lagi pasukan yang juga mampu menjadi pemangkin di dalam menjaga keselamatan negara, iaitu program Khidmat Bakti Negara PKBN, juga dilihat mampu menjadi benteng keselamatan apabila mereka ini turut dilatih dan dididik untuk mendepani ancaman yang boleh menggugat kestabilan negara. Dan dalam suasana khususnya cabaran pandemik COVID-19 yang kini melanda dunia, tidak terkecuali negara kita, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan juga pasukan polis di Raja Brunei turut berperanan penting dalam tugasan mereka. Selain mempertahankan negara dari ancaman musuh luar yang cuba menggugat keamanan negara, dan kini kedatangan pandemik COVID-19 ini juga merupakan musuh kepada negara dan rakyat. Dan ini juga menjadi tanggung jawab Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan pasukan polis di Raja Brunei di dalam membantu memerangi wabak ini, yaitu perang disebut sebagai military operations other than war. Jadi petugas Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan pasukan polis di Raja Brunei sebagai barisan hadapan banyak membantu agensi-agensi lainnya di dalam memantau dan memastikan orang awam mematuhi arahan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dalam membendung penularan pandemik COVID-19 ini. Ini juga antara tanggungjawab mereka menjaga keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan negara dan rakyat. Namun, kita selaku rakyat dan penduduk negara ini juga tidak pantas dan juga tidak sepantasnya meletakkan beban tanggungjawab menjaga keamanan dan kesejahteraan negara di bahu mereka. Bahkan, kita juga perlu sama-sama berganding bahu membancuas dan menjaga musuh yang cuba datang menggugat kita. Dan masih lagi, ini yang dapat kita saksikan sebentar tadi. Yang berhormat Menteri Kementerian Kebudayaan dan Sukan menghadap ke hadapan Majlis Kebahasaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menjunjung anugerah untuk memulakan upacara Perhimpunan Agung pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 bagi tahun 2021 bertemakan menjayakan wawasan negara. Brunei maju dan berwawasan adalah hasrat murni ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menangani hambatan-hambatan terhadap pembangunan bangsa dan negara. Sepanjang perjalanan pembangunan kita, negara telah mengalami pelbagai cabaran dan rintangan. Alhamdulillah, berkat kepimpinan Raja yang bijaksana dan amalan bernegara yang murni terhadap falsafah Melayu Islam beraja, kita berdaya tahan dan bersatu padu meneruskan kemajuan bangsa dan negara. Salah satu daripada cabaran pada pembangunan negara ialah pandemik COVID-19. Kita masih berjuang mencegahnya dengan usaha-usaha gigih secara bersepadu serta doa yang merupakan senjata orang-orang mukmin memastikan ketahanan bangsa
dan kesungguhan untuk mencapai matlamat wawasan Brunei 2035 tetap dilaksanakan seperti direncanakan. Acara sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun 2021 dimulakan dengan perbarisan lalu terbahagi kepada 8 kumpulan dengan keramaian lebih kurang 2,809 orang peserta. Kumpulan Kepala Perbarisan didahului pembawa bendera besar diketuai oleh Yang Mulia 1123 Lieutenant Awang Abdul Muiz Azizi bin Zulkifli dengan keramaian 37 anggota daripada Institut Latihan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Seterusnya pembaca ikrar diketuai oleh Yang Mulia Pengiran Dr. Muhammad Nazir bin Pengiran Muhammad Juanda, Konsultan Bakar Bedah Kardiothoracic Glen Eagles Jurudong Park Medical Center. Dianggotai seramai 37 orang peserta belia, terdiri daripada para belia, gabungan pegawai perkhidmatan awam, anggota ahli berpakaian seragam, sektor swasta. Seterusnya, pembawa bendera Brunei Darussalam dan bendera logo diketuai oleh Yang Mulia 1164 Kapten Udara Awang Muhammad Yusran bin Ishak, terdiri dari 100 anggota Institut Latihan ABDB dan Pusat Latihan Polis di Raja Brunei. Kumpulan Keamanan Negara dimulakan dari Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, didahului pasukan penceragam Serunai dan Tambur, Batalion 2 dan 3, Tentera Darat di Raja Brunei. Perbarisan lalu Angkatan Bersenjata di Raja Brunei diketuai oleh Yang Mulia 458 Kolonel Haji Kadir bin Haji Mahmud, pengarah logistik dengan keramaian 162 anggota. Tentera Darat di Raja Brunei diketuai oleh Yang Mulia 831 Major Muhammad Rusdi bin Haji Awang Yusof dengan seramai 37 orang anggota berpakaian operasi bandar, hutan, sniper, mencegah rusuhan dan operasi pelbagai spektrum tentera darat. Tentera Laut di Raja Brunei diketuai oleh Yang Mulia 957 Lieutenant Commander Abdul Azim bin Haji Abdul Rahman. Tentera Laut di Raja Brunei dengan seramai 37 orang anggota berpakaian operasi pegawai operasi, operasi Maritime Action Station, operasi pertahanan bengkalan. Tentera Udara di Raja Brunei diketuai oleh Yang Mulia 792 Major Udara Adib bin Abdul Rahman dengan seramai 37 orang anggota. Seterusnya pasukan polis di Raja Brunei didahului oleh pasukan penceragam polis di Raja Brunei. Pasukan polis di Raja Brunei diketuai oleh Yang Amat Mulia Senior Superintendent Pengiran Anak Haji Muhammad Saifullah Bina Pengiran Indra Setia di Raja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, Pemangku Pengarah Jabatan Logistik dengan keramaian 183 orang anggota, terdiri daripada kontingen pegawai pasukan polis di Raja Brunei,
Polis Marine dan Simpanan Polis Company A dan B. Pasukan Polis Diraja Brunei baru sahaja menyambut ulang tahun ke-100 penubuhan Pasukan Polis Diraja Brunei dengan tema menghormati masa dahulu, meraihkan masa kini, melindungi masa depan. Pasukan ini berperanan sebagai nadi utama dalam menggerakkan bangsa dan negara ke arah kecemerlangan. Seterusnya, pasukan beruniform kerajaan diketuai oleh Yang Mulia Awang Haji Mohsin bin Haji Ahmad, pemangku pengawal kastam dan eksais diraja, diiringi ketua-ketua jabatan yang lain dengan keramaian 155 orang peserta. Pasukan ini terdiri daripada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Penjara, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Program Khidmat Bakti Negara. Pasukan ini sentiasa proaktif menandai tanggungjawab dalam hal ehwal peraturan-peraturan, penguatkuasaan undang-undang negara, respon kecemasan dan keselamatan. Turut mengiringi perbarisan lalu ialah pancaragam Jabatan Penjara dengan seramai 20 orang anggota. Seterusnya, pasukan beruniform lain diketuai oleh Yang Mulia Meja Bersara Awang Haji Jasmi bin Haji Abu Bakar, Veteran Kanan Perwira, dan Yang Mulia SCP Bersara Awang Haji Abdul Murad bin Haji Abdul Hadi yang dipertua Polsara dengan seramai 230 orang peserta, terdiri daripada Kadet Tentera Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Kadet Polis Diraja Brunei, Kadet Bomba dan Penyelamat, Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam, Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam, Pasukan Pandu Putri Brunei Darussalam, Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Perwira, Persatuan Anggota Polis Diraja Brunei Yang Bersara Polsara, Pengawasan Kejiranan dan Setia Protective Security Services Sendirian Berhad. Pasukan ini berperanan penting dalam mendidik masyarakat berakhlak mulia, berwawasan, berdisiplin dan sentiasa menyumbang bakti melalui program atau kerja-kerja kemasyarakatan baik di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Kumpulan masyarakat Bistari didahului pasukan orang kelainan upaya diketuai oleh Yang Mulia Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab yang dipertua Majlis Kebangsaan Orang Kelainan Upaya dengan keramaian 50 orang peserta, terdiri daripada pegawai dan tenaga pengajar serta pelatih orang kelainan upaya Pusat Bahagia, Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Persatuan Kanak-Kanak Cacat, Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Persatuan Orang Cacat Anggota dan Berkerusi Roda. Seterusnya, pasukan Warga Emas diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan seramai 73 orang peserta, terdiri daripada Pusat Kegiatan Warga Emas, Pertubuhan Warga Emas Brunei dan Persatuan Warga Emas Daerah Belaid. Seterusnya, pasukan Puak Jati Brunei diketuai oleh ketua-ketua puak dengan seramai 77 orang peserta berpakaian tradisi puak masing-masing dan membawa peralatan muzik tradisi terdiri daripada puak Melayu Brunei, puak Kedayan, puak Dusun, puak Tutung, puak Murut, puak Belaid dan puak Bisaya, sambil memamparkan tarian puak masing-masing yang menunjukkan masyarakat Brunei. Memimpin peperiksaan lalu seterusnya ialah Penceragam Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan seramai 33 orang anggota.
Seterusnya, kumpulan sektor awam dan swasta didahului pasukan sektor awam diketuai oleh Yang Mulia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap yakni Perkhidmatan Awam Kesejahteraan Antarabangsa dan Media Jabatan Perdana Menteri dengan seramai 350 orang peserta terdiri daripada gabungan kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan dan beberapa badan kerajaan berperanan sebagai pembangkit pembangunan negara yang bersifat dinamik dan berfikiran jangka panjang selain berupaya menyelaras dasar-dasar dan strategi kerajaan dalam menangani cabaran-cabaran global dengan memanfaatkan revolusi dan kaedah penambahbaikan terkini. Pasukan ini berperanan memastikan perkembangan dapat dilaksanakan secara sistematik dan efektif berdasarkan kerangka kerja wawasan Brunei 2035. Matlamat wawasan Brunei 2035 dapat dicapai melalui pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation. Seterusnya, pasukan sektor swasta diketuai oleh Yang Mulia Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan keramaian 250 orang peserta terdiri daripada badan-badan bukan kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, syarikat swasta dan bank-bank. Sektor swasta memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek, terutamanya membangun dan mengembangmajukan ekonomi negara selaras dengan perkembangan teknologi maklumat dan info komunikasi. Di samping menjana pekerjaan bagi rakyat dan penduduk negara serta meneroka sektor-sektor perniagaan lain yang akan membuka negara kepada sumber perekonomian dan peningkatan ekspor ke negara-negara luar. Sektor swasta ini juga sering menyumbang kepada kesejahteraan rakyat dan penduduk yang memerlukan melalui tanggungjawab sosial korporat. Turut mengiringi perbarisan lalu ialah pasukan pancaragam kadet tentera Angkatan Bersenjata Diraja Brunei seramai 38 orang anggota. Seterusnya, kumpulan sektor pendidikan. Pasukan ini diketuai oleh Yang Mulia Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan dengan keramaian 400 orang peserta gabungan daripada institusi pengajian tinggi dan pendidikan pasca, teras, Arab dan Ugama serta sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta. Pasukan ini memainkan peranan penting dalam usaha-usaha meningkatkan pendidikan di negara ini, terutama dalam kalangan belia kerana kemajuan negara terletak kepada para belia dan pelajar yang dibentuk. Sentiasa dididik agar menjadi masyarakat yang mempunyai kepribadian yang tinggi, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada agama dan bangsa serta mempunyai integriti yang tinggi. Turut mengiringi perbarisan lalu ialah pasukan hadrah daripada mahasiswi Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Menjelang tahun 2035, Brunei akan terkenal dengan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya. Sektor pendidikan ini berusaha mengembangkan potensi masyarakat ke tahap tertinggi melalui pendidikan yang berkualiti dan saksama, supaya mereka bersedia secara profesional demi memenuhi hasrat negara serta menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah.
Seterusnya, persembahan semangat wawasan tunas bangsa, iaitu persembahan bicara berirama daripada murid-murid sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah seramai 40 orang dengan menampilkan pakaian cara Melayu dan profesional yang mendukung Wawasan Brunei 2035. Keberapa kan sebutan tahunan ni? 37. Dulu Brunei merdeka macam mana? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oh, dengan laungan takbir. Kawan-kawan, apakah tanggungjawab kita ni menuju Wawasan 2035? Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Melayu Islam beraja. Yang kedua, taat kepada Allah. Yang ketiga, taat kepada raja. Itu baru ya, ada wawasan. Kawan-kawan, mari kita ni menyanyi sama-sama. Berkibarlah bendera kita, megah melambai di angkasa raya. Lambang perjuangan bangsa yang merdeka, bersatulah membela negara. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Daulat ke bawah duli Tuan Fatih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbarisan lalu diteruskan oleh kumpulan pergerakan awam, didahului pasukan komuniti, diketuai oleh Yang Berhormat Dayang Hairunisa binti Awang Haji Asyahari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan selaku Yang di-Pertua Majlis Belia Brunei dengan keramaian 300 orang peserta gabungan daripada persatuan-persatuan dan pertubuhan-pertubuhan. Pasukan ini berperanan memupuk masyarakat agar mencintai agama, raja dan negara selaras dengan matlamat Wawasan Brunei 2035. Pasukan ini juga berperanan dalam meningkatkan kemahiran pelbagai bidang, mengembang majukan bidang keusahawanan dalam penjanaan ekonomi. Di samping itu, memupuk keharmonian dan kesejahteraan serta menyemai nilai-nilai kemurnian dan kerohanian dalam segenap lapisan masyarakat. Gabungan ini menunjukkan perpaduan komuniti bersatu berganding bahu dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat dalam menyahut hasrat ke bawah duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi melahirkan masyarakat yang berdaya saing, kreatif, dinamik dan progresif. Seterusnya, pasukan Persatuan Profesional dan Umum diketuai oleh Yang Berhormat Dayang Siti Rozai Mirianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan selaku Ahli Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Brunei Puja dengan keramaian 135 orang peserta. Pasukan ini merupakan penjana kepada keperluan tenaga dan kemahiran profesional yang berperanan dalam pembangunan negara bagi mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035, iaitu rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya.
Pasukan ini juga berperanan penting dalam membangun sosioekonomi dan budaya sebagai penerus kepada agenda pembangunan negara dan seterusnya menjayakan wawasan negara. Seterusnya, pasukan gabungan warga negara sahabat diketuai bersama oleh Yang Mulia Dayang Malau Ramos Wong dari Republik Filipina, Yang Mulia Awang Muhyiddin Omar dari Republik Indonesia, Yang Mulia Awang Jem Lee Kok Chu dari Malaysia, dan Yang Mulia Awang Payap Nilyam dari Thailand dengan keramaian 100 orang peserta. Turut mengiringi perbarisan lalu ialah pasukan penceragam Kadet Polis Diraja Brunei seramai 33 orang anggota. Seterusnya, kumpulan kayuhan basikal diketuai oleh Yang Mulia Awang Haji Ali Sofyan bin Haji Tani, Naib Presiden Persekutuan Basikal Brunei Darussalam. Kumpulan ini terdiri daripada ahli-ahli Persekutuan Basikal Brunei Darussalam dengan seramai 37 orang berpakaian sukan. Kumpulan ini telah memulakan ekspedisi berbasikal sejauh 37 km dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin bagi memperingati sambutan Hari Kebangsaan yang ke-37 tahun. Menutup tirai perbarisan lalu ialah barisan hadapan The Frontliners COVID-19 yang diketuai oleh Yang Mulia Dr. Awang Haji Aziman bin Pihin Orang Kaya Maharaja Kerna Datuk Paduka Seri Awang Haji Yaakob, Pegawai Perubatan Kanan Grade 2 selaku Ketua Rombongan yang membawa pulang warga negara Brunei yang berada di Bandar Raya Wuhan dengan keramaian 100 orang peserta dari pelbagai agensi. Mereka merupakan perwira dan serikani negara yang bersiap siaga tampil ke hadapan ketika berlakunya wabak pandemik COVID-19 di negara ini. Mereka sentiasa berdedikasi, tidak pernah kenal erti penat lelah, siang dan malam bersedia melaksanakan tugasan dan tanggungjawab. Walaupun berhadapan dengan risiko jangkitan, mereka sanggup berkorban masa, tenaga dan buah pikiran agar negara dapat mengawal dan seterusnya bebas daripada jangkitan wabak di bumi Darussalam ini. Lebih bahagia apabila Raja kita berdoa, hatinya tulus dan telus, jiwa raganya untuk rakyatnya, penuh tawaduk dan khusyuk, memohonkan keampunan untuk semua. Maka lihatlah dan rasakanlah betapa doa itu didengar, betapa doa itu diterima. Terima kasih kepada semua ahli keluarga barisan hadapan kerana memahami dan merestui. Semoga setiap titik keringat dan masa yang dikorbankan akan menjadi amal jariah yang akan dipertimbangkan dan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jua. Alhamdulillah atas kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerjasama daripada pelbagai pihak termasuklah rakyat dan penduduk yang sentiasa patuh kepada Standard Operating Procedure SOP Kementerian Kesihatan dan nasihat Kerajaan Baginda. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, negara telah berjaya membendung penularan wabak pandemik COVID-19. Kepada mereka yang telah meninggalkan kita kerana wabak ini, semoga roh mereka sentiasa dirahmati Allah dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman.
Seterusnya, lafaz ikrar Hari Kebangsaan oleh 37 orang pembaca diketuai oleh Yang Mulia Pangeran Dr. Muhammad Nazir bin Pangeran Muhammad Juanda, konsultan pakar bedah Kardiotorasik Gleneagles, Jurudong Park Medical Center. Diikuti dengan laungan takbir sebanyak 3 kali diketuai oleh Yang Mulia Awang Abdul Nur Mahfuz bin Haji Buhari, seorang sukarelawan belia yang ditugaskan di Pusat Kesihatan Suria sebagai barisan hadapan frontliner. Rombongan pembaca ikrar ini juga disertai oleh orang kelainan upaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bersyukur di atas limpah dan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan kami bernegara merdeka, penuh berdaulat, yaitu negara Brunei Darussalam. Maka kami berikrar akan bersatu padu dan menumpukan taat setia di bawah pimpinan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam mempertahankan dan menjunjungnya dengan setia sebagai negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah sebagai cara hidup yang lengkap, berbakti dan rela berkorban pada mempertahankan maruah dan kedaulatannya serta memelihara keamanan dan keselamatannya, mendukung nilai-nilai akhlak yang sempurna serta taat dan menjunjung keluhuran undang-undangnya, bekerja dengan gigih, jujur lagi amanah pada meningkatkan kemajuan dan kemakmurannya yang diredai oleh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Mari melangkah, jangan berhenti. Bina negara, pertahankan tertinggi. Sudah merdeka, kita merdeka. Jalan haluan wawasan negara. Kemerdekaan semangat dijaga. Baik, begitulah dapat kita dengarkan lafaz ikrar Hari Kebangsaan oleh 37 orang pembaca diketuai oleh Yang Mulia Pangeran Dr. Muhammad Nazir bin Pangeran Muhammad Juanda. Manakala laungan takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali diketuai oleh Yang Mulia Awang Abdul Nur Mahfuz bin Haji Bohari. Begitulah yang dapat kita dengarkan tadi, betapa semangatnya akan laungan takbir sebanyak 3 kali tersebut secara tidak langsung mengimbas kembali 37 tahun berlaku di tempat yang sama, bagaimana semangat dan patriotismenya kita pada ketika itu. Baik, saat ini yang dapat kita saksikan sekarang rombongan pembawa bendera besar, pembaca ikrar dan ketua-ketua pasukan meninggalkan Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada saat ini. Dan sebentar saja lagi kita akan saksikan pula persembahan tema Menjayakan Wawasan Negara Mutiara Darussalam judulnya. Sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 tahun 2021. InsyaAllah akan kita saksikan persembahan yang menggambarkan kesungguhan Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sekarang kita saksikan persembahan tema Menjayakan Wawasan Negara dipersembahkan oleh seramai 1,000 orang peserta mewakili persatuan-persatuan dan kumpulan-kumpulan seni budaya, seni warisan, seni bela diri dan pelajar-pelajar sekolah. Persembahan ini membawa kita menghayati pembentukan Negara Melayu Islam Beraja, meraihkan seni budaya warisan 7 puak serta melihat kepentingan pembangunan sumber tenaga manusia dalam mencapai Matlamat Wawasan Brunei 2035. Sebuah peradaban jika tidak tercatat di dalamnya tentang sejarah negara bangsa. Anakku, kau perhatikan ombak yang geloranya meriah, tetapi di dalamnya tetap damai. Nah, sekarang kita adalah sebuah kapal. Mau kemana kita di lambung ombak? Atau mau kekal di dalam laut mengintai daratan? Kisahkan masa depan, maka sejarah menjadi peta jalan.
dari sebuah rancangan dan hasrat. Peta yang diukur bertukar cerucuk dan dinding. Dari sebuah gubuk menjadi kota. Dari sebuah rantis kini menjadi dari sebuah rancangan dan hasrat. Peta yang diukur bertukar cerucuk dan dinding. Dari sebuah gubuk menjadi kota. Dari sebuah rantis menjadi lebuh raya. Dan manusianya berbaris memenuhi garis dengan suara-suara membuak semangat. Kau saksikanlah perubahan kota metropolitan dengan aroma minuman dan bau masakan, dengan peragaan pakaian dan dandanan, dengan rumah kedai dan penginapan, dengan industri dan premis perniagaan, dengan pemaju hartanah dan pendidikan. Kawasan yang dulunya hutan rimba kini menjadi sebuah hutan konkret di tebing wajah sungai yang mengalir. Inilah Mutiara Darussalam. Jangan sekerat. Apakah yang ada pada sebuah tematu jika tidak ada catatan tentang jati diri? Apakah yang ada pada sebuah kehidupan jika tidak mencatat gagasan wawasan? Kini baru saya faham mengapa ayah merenung masa yang terpisah untuk sebuah legasi warisan. Inilah kesempatan untuk kami merealisasikan impian dan harapan wawasan Brunei 2035. Mari mencapai hasrat negara wawasan 2035. Negara bergantung kepada kita, berpegang kepada melalui Islam belajar. Malam wawasan yang pertama, rakyat berpendidikan dan berjaya, pelajar dilengkapi ilmu yang berguna serta kemahiran agar dapat membina bangsa. Mari mencapai hasrat negara wawasan 2035. Bangsa bergantung pada kita, berpegang kepada falsafah negara. Malam wawasan yang kedua, kehidupan berkualiti untuk semua, segalanya disediakan, diberi tempuan, kemudahan, keselamatan dan perlindungan. Mari mencapai hasrat negara wawasan 2035. Bangsa bergantung kepada kita, berpegang kepada falsafah negara. Wawasan yang ketiga, ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan, negara maju, tinggi pendapatan, kerajaan dan swasta bergandingan. Mari mencapai hasrat negara wawasan 2035. Bangsa bergantung pada kita, berpegang kepada falsafah negara. Mari mencapai hasrat negara
Tu nah, tu. Baik, Alhamdulillah tadi telah pun bersama kita dengarkan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam Allah Peliharakan Sultan, dan berkesempatan juga kita untuk menyaksikan terbang lalu Black Hawk ya. Jadi sebentar sempat juga kita tadi menyaksikan persembahan tema sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun 2021. Jadi dalam membangunkan sumber tenaga manusia demi mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035. Sejarah ketemadunan dan peradaban bangsa telah membuktikan bahawa kita selaku rakyat dan penduduk mempunyai peranan yang penting dalam membangun bangsa dan negara. Kita berjaya bersatu padu dan berdaya tahan menangani hambatan-hambatan yang menghalang dari kita menjadi sebuah negara yang berdaulat. Baik, apa yang dapat kita saksikan sekarang ini Auda dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah, Bini Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada saat ini berkesempatan untuk menziarah para peserta yang turut sama terlibat pada acara pada pagi ini. Ini adalah sebagai satu dorongan, satu semangat pastinya daripada raja dan rakyat. Dan jelas betapa baginda adalah seorang yang berjiwa rakyat. Dan di samping itu, kita turut berbangga walaupun dengan suasana pandemik COVID-19 ini, kita di negara Brunei Darussalam alhamdulillah dapat meraihkan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini dengan jayanya. Dan di samping itu juga kita terus menjaga penjarakan fizikal kita. Ini dalam usaha kita sama-sama membendung penularan wabak COVID-19. Dan apa yang dapat kita saksikan sekarang ini, Auda, berkenan berangkat di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada saat ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Wakar
Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Dan kita lihat sekarang ini, Helmi, para peserta yang terlibat adalah merupakan aset negara, belia. Betul. Dan belia merupakan generasi penerus bagi sebuah negara. Belia juga merupakan tonggak dan tulang belakang dalam membangun dan memajukan. Seterusnya memastikan kemakmuran, kesejahteraan, juga keharmonian negara sentiasa berterusan, selain memastikan keselamatan negara sentiasa terpelihara. Dan apabila sebuah negara tidak mempunyai belia yang kuat, apa yang akan terjadi pada masa depan negara berkenaan? Jawapan bagi persoalan berkenaan tertakluk pada rasa tanggung jawab dan integriti belia berkenaan kepada diri mereka sendiri, seterusnya kepada agama, bangsa dan juga negaranya. Betul, Helmi. Jadi apabila belia sesebuah negara mempunyai jati diri yang mantap, pegangan yang kuat, kewibawaan, rasa tanggungjawab dan integriti yang tinggi kepada masa depan mereka sendiri, seterusnya kepada agama, bangsa dan negaranya. Walau di mana bumi mereka pijak, langit pasti dijunjung. Dan walau negara sendiri dilanda hujan batu dan negara orang dilanda hujan emas, pasti pilihan tetap kepada negara sendiri. Inilah situasi yang cukup membanggakan. Seorang raja yang kasihkan rakyatnya. Pastinya. Dan apa yang dapat kita gambarkan juga pada saat ini dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, para peserta yang turut sama terlibat pada acara pada pagi ini tidak melepaskan peluang, Hilmi, ya? Betul. Untuk bersuah foto bersama raja yang kita kasihi. Dan ini juga menggambarkan apabila kita sentuh lagi mengenai dengan belia ini, mereka perlu memahami akan maksud yang dihasrat dalam memastikan pakaian kita selaku rakyat dan penduduk negara adalah berlandaskan Melayu Islam Raja. Kita berkembang, membangun dan maju bercalakkan Melayu Islam Raja, bertunjangkan Melayu Islam Raja dalam kehidupan, berdasarkan Melayu Islam Raja dalam pentadbiran, berpakaian MIB dalam perjalanan seharian. Ideologi turun-temurun warisan lebih 600 tahun, bukan sekadar kata-kata atau mainan. Ini jelas ya apa yang pernah diterangkan oleh menurut Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam, antara tanggungjawab belia adalah taat kepada Allah, setia kepada raja, cinta kepada negara, menghormati keperluan dan hak orang lain juga warga tua, dan hidup juga bertindak mengikut agama dan kebudayaan selaras dengan kehendak perlembagaan negara. Betul. Dan selain itu, belia menurut Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga perlu bertindak jujur dan boleh dipercayai, memikul setiap tanggung jawab pribadi bagi memelihara dan memperkembangkan kesehatan, pendidikan, kemahiran juga kualiti pribadi, memikul tanggung jawab pribadi kepada keluarga, masyarakat, juga menyumbangkan secara aktif. Ya, bukan aktif kepada kekekuhan dan ya? Kesatuan masyarakat. Betul. Jadi bukan saja itu, juga keamanan, kesejahteraan negara keseluruhannya. Di samping itu, mempertahankan kesucian agama Islam, menghayati ajaran-ajaran celik Al-Quran, ya. Jadi kalau kita renung, kita lihat akan objektif dasar belia. Ini menurut Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan adalah mendukung Islam sebagai agama rasmi dan menjadikannya satu cara hidup yang lengkap, juga menyumbang kepada ekonomi, kebudayaan dan masyarakat yang kukuh dan berlanjutan dan sebagainya. Beliau adalah pembangkit masa depan pastinya. Dan apapun, pihak kerajaan telah memperkenalkan program khidmat bakti negara PKBN sebagai program perintis pertama pada tahun 2011 seperti yang terkandung dalam dasar belia negara, yaitu bagi mewujudkan belia Brunei Cemerlang yang dibentuk dalam Calak Brunei, di mana yang menggabungkan dua aspek berkenaan, yaitu pembinaan jati diri belia Brunei yang cemerlang dan memasukkan komponen fizikal, juga disiplin yang akan dijalani oleh para pelatih PKBN semasa penempatan latihan dalam kem latihan PKBN. Betul. Inilah belia. Betul sekali. Dan cukup menarik sekali apabila kita cakap tentang PKBN
ternyata uniform PKBN banyak kita lihat di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin ini. Ada yang terlibat untuk menjayakan persembahan-persembahan pada pagi ini. Tidak kurang juga mereka yang terlibat dalam menjaga ataupun memastikan suhu badan untuk mereka yang hadir ke Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin ini. Di samping itu juga mengimbas kod QR menerusi aplikasi Bro Health. Dan apabila kita sentuh mengenai perkara itu, PKBN menjalani latihan pembentukan jati diri melalui beberapa proses pendidikan, pendedahan dan latihan disiplin juga fizikal, berpandukan dan berteraskan falsafah negara Melayu Islam Beraja. Jadi apa yang diharapkan para pelatih PKBN ini dapat berbakti kepada negara dan melahirkan individu-individu yang berbakti kepada negara. Baik, alhamdulillah, Auda, demikian kita dapat saksikan tadi begitu meriahnya sebenarnya yang berlangsung dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Sebegawan ini. Dan apa yang dapat kita saksikan sekarang, kenderaan khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja yang lain berangkat meninggalkan Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin sambil diiringi dengan kibaran bendera negara Brunei Darussalam sebagai tanda kita cukup berbangga, cukup menjadikan rasa semangat yang jitu terhadap negara Brunei Darussalam, negara yang kita cintai, yang telah mencapai kemerdekaannya ke-37 tahun untuk tahun ini, Helmi. Betul, inilah semangat patriotisme yang ditunjukkan oleh rakyat negara Brunei Darussalam sendiri dalam menyokong apapun agenda kerajaan. Ini yang paling penting yang perlu ada pada diri beliau itu sendiri, Nakiuddin. Pastinya. Baik. Alhamdulillah, ada penonton yang dirahmati Allah SWT. Kita telah pun sampai ke penghujung siaran langsung pada pagi ini. Betul, dan Auda, sebelum kita berpisah, bumi yang bertuah di mana ini negara tetap kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang aman makmur dan Tuhan yang Maha Pengampun. Mewakili penerbit dan rakan-rakan jurutera ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bagi saya ialah bebas untuk membuat pilihan dan membuat keputusan untuk diri sendiri mengikut konsep Melayu Islam Beraja bagi negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azrina dan bagi saya erti kemerdekaan itu adalah sebagai orang kita ni bebas untuk mempraktikkan agama Islam di negara kita, sebagaimana negara kita ni, negara Brunei Darussalam, mengamalkan Melayu Islam Beraja. Dan juga saya beserta kawan-kawan saya sangat berbangga untuk berkarya dalam bidang seni. Assalamualaikum, saya Muhammad Al-Ahmad Kiki bin Abdullah Muhammad Keladi. Erti kemerdekaan ialah saya bebas memilih pilihan. Kami dari Sutra Memento mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami dari kumpulan PSDC ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Kami daripada pasukan pembaca Ikra 37 dengan berbesar hati ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Kami dari kumpulan Kamaloko ingin mengucapkan selamat